1MDB ditubuhkan untuk mendorong inisiatif strategik untuk pembangunan ekonomi jangka panjang bagi negara dengan menjalin perkongsian global dan mempromosikan pelaburan langsung asing. Berhad adalah istilah bahasa Melayu yang menunjukkan syarikat berhad awam. 1MDB memberi tumpuan kepada projek pembangunan strategik dalam bidang tenaga, harta tanah, pelancongan dan agribisnis. 1MDB terlibat dalam beberapa projek berprofil tinggi seperti Tun Razak Exchange, Projek Tun Razak Exchange Bandar Malaysia dan pemerolehan 3 pengeluar tenaga bebas. Sejak tahun 2015, syarikat tersebut telah diawasi dengan teliti atas urus niaga dan bukti wang yang mencurigakan yang menunjukkan pengubahan wang haram, penipuan dan pencurian. Tuntutan yang diajukan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendakwa bahawa sekurang-kurangnya $3.5 bilion telah dicuri dari dana milik negara 1MDB. Pada bulan September 2020, jumlah yang dikatakan dicuri telah meningkat menjadi $4.5 bilion dan laporan kerajaan Malaysia menyenaraikan hutang tertunggak 1MDB menjadi $7.8 bilion. Pada 5 Ogos 2021, dalam usaha berterusan untuk memerangi kleptokrasi global, Departemen Kehakiman AS memulihkan dan mengembalikan sejumlah dana $1.2 bilion ASDB yang disalahgunakan dalam bidang kuasa AS kepada rakyat Malaysia, bergabung dengan senarai beberapa negara yang mempunyai memulakan pemulihan atau yang telah memulangkan jumlah pulih yang lebih kecil. Sejarah 1 Malaysia Development Berhad bermula sebagai lembaga pelaburan Terengganu yang dimulakan oleh mantan Menteri Besar Terengganu Ahmad Said pada tahun 2008. TIA adalah dana kekayaan berdaulat dengan dana awal RM11 bilion yang bertujuan untuk memastikan pembangunan ekonomi negeri Terengganu. Tujuan dana itu adalah untuk memastikan pembangunan lestari jangka panjang sambil menjaga kesejahteraan ekonomi penduduk Terengganu. Dana TIA diperoleh dari pendapatan royalti tertunggak sebanyak RM6 bilion dan dana dari bond yang dikeluarkan oleh pasaran kewangan tempatan dan luar negara. Sebagai tambahan, kerajaan persekutuan telah mencadangkan untuk memberikan jaminan sebanyak RM5 bilion berdasarkan pendapatan minyak di masa depan Terengganu. Pada 27 Mei 2009, Ismi Ismail dan Syahrul Azrul Ibrahim Halmi menandatangani perjanjian yang diatur oleh Aminvestment Bank Berhad untuk mengumpulkan RM5 bilion melalui penerbitan nota jangka sederhana Islam walaupun diberitahu untuk tidak melakukannya oleh kerajaan negeri Terengganu. Latihan ini disarankan oleh penasihat khas TIA, Joe Law. Pada 29 Mei 2009, TIA menerima RM4.385 bilion hasil bersih dari IMTN dari nilai penuh RM5 bilion. Pada 31 Julai 2009, Menteri Kewangan mengambil alih TIA dan mengubah namanya menjadi 1 Malaysia Development Berhad. Pemerolehan oleh MOFI ini berlaku 4 bulan selepas Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam pengumumannya pada 22 Julai 2009, Najib mengatakan keputusan untuk mengembangkan TIA menjadi entiti persekutuan dibuat untuk membolehkan faedahnya menjangkau spektrum rakyat Malaysia yang lebih luas daripada penduduk satu negeri sahaja. Secara umum, pelaburan 1MDB dapat diringkaskan sebagai pelaburan dalam Petro Saudi Holdings Latat, pelaburan dalam syarikat portfolio berasingan, pelaburan dalam kumpulan SRC, pelaburan dalam sektor harta tanah, pelaburan dalam sektor tenaga. Pada 10 Mac 2015, Ketua Audit Negara Malaysia di bawah mandat Kabinet dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam ditugaskan untuk mengaudit penyata kewangan kumpulan 1MDB dan untuk menilai sama ada prestasi dan aktiviti kewangan kumpulan 1MDB selaras
selaras dengannya asal syarikat objektif. Walau bagaimanapun, pada 4 Mac 2016, laporan audit yang dihasilkan oleh Ketua Audit Negara Malaysia diklasifikasikan sebagai akta rahsia rasmi di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 oleh Majlis Keselamatan Negara. Selepas kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 di Malaysia, laporan audit tersebut dinyatakan. Deklarasi dibuat pada 15 Mei 2018 atas permintaan Perdana Menteri Malaysia ke-7 Tun Dari Mahathir Mohamad. Pada 23 Mei 2018, Menteri Kewangan yang baru dilantik, Lim Guan Eng, melantik PricewaterhouseCoopers untuk mengkaji dan melakukan audit terhadap 1MDB. Ini berikutan pendedahan oleh pengarah 1MDB bahawa syarikat itu tidak mampu bayar dan tidak dapat melunaskan hutangnya. Pada 28 Jun 2018, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Arul Kanda dipecat kerana ditinggalkan tugas. Pelaburan Petrosaudi Holdings Cayman Latat. Pada 28 September 2009, 1MDB menubuhkan usaha sama dengan Petrosaudi Holdings Latat. Nama syarikat itu adalah 1MDB Petrosaudi Latat dengan nisbah 60/40 di mana 1MDB memegang 40% dengan sumbangan tunai $1 bilion sementara Petrosaudi Holdings menyumbang dengan aset sekurang-kurangnya $1.5 bilion. Terdapat 4 syarikat berbeza yang didaftarkan dengan nama Petrosaudi, tetapi cadangan pelaburan yang dikemukakan kepada Dewan Pengarah 1MDB gagal menyatakannya. Pada 29 September 2009, Edward L. Morse mengemukakan laporan penilaian aset. Pada hari yang sama, dia dilantik oleh Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB. Laporan penilaian mengambil kira aset dalam eksplorasi minyak dan hak pengeluaran di Turkmenistan dan Argentina. Penilaian dilaksanakan ke atas aset Petrosaudi International Latat walaupun perjanjian JV dengan jelas menyatakan bahawa syarikat yang memiliki semua hak dan kepentingan aset yang dipersetujui untuk projek usaha sama itu adalah Petrosaudi International Cayman, kata laporan itu. Selain itu, perjanjian